Nama saya Wak Nafifah Alia dan kumpulan saya iaitu kumpulan 10 akan membentangkan topik kajian kami iaitu seni dan hiburan dalam ketamadunan. Dan saya akan mulakan pembentangan saya iaitu menerangkan konsep tamadun dan pengajian ketamadunan. Tamadun ini merupakan satu perkara yang bersifat abstrak dan digunakan untuk menggambarkan kemajuan dalam pembangunan sesebuah masyarakat. Manakala pengajian ketamadunan pula memberi penekanan terhadap sifat dan teori secara abstrak. Antara contoh pengajian dalam membina pengajian ketamadunan ini adalah agama, sains dan teknologi dan seni. So dari situ kami bersuara untuk memilih seni sebagai tema pada topik kajian kami lah. Baiklah, seterusnya kepada literatur kajian, saya ingin menerangkan kenaan perspektif terhadap seni dan hiburan. So menurut Herbert ini, seni merupakan suatu usaha untuk mencipta benda yang menenangkan. Tapi untuk Lawrence pula, beliau menganggap seni ini diwujudkan sebagai dua kategori budaya berbeza di negara-negara barat sepanjang abad yang ke-19. Perbezaan antara kedua-dua elemen ini dapat dilihat apabila melibatkan hubungan antara penerbit dan penonton. So seni ini ingin mengubah penonton, manakala hiburan ingin diubah oleh penonton. Jadi apa yang saya dapat simpulkan ialah terdapat perbezaan di antara seni dan hiburan sebagai sistem budaya. Baiklah, saya akan serahkan kepada rakan-rakan saya yang lain untuk pembentangan selanjutnya. Terima kasih. Hiburan-hiburan yang digunakan oleh masyarakat Cina dalam bidang muzik adalah seperti penggunaan alat-alat muzik seperti seruling buluh dan huqin. Kedua-dua instrumen ini merupakan instrumen tradisional untuk tamadun ini dan ia juga merupakan instrumen-instrumen yang penting untuk masyarakat Cina pada masa kini. Tamadun Islam atau tamadun Melayu juga menggunakan muzik untuk hiburan mereka. Namun muzik yang digunakan adalah berkonsep untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh alat muzik yang digunakan adalah seperti kompang, gitar dan gambus. Persembahan-persembahan yang dilakukan oleh masyarakat dalam tamadun ini adalah berbentuk kumpulan seperti persembahan nasyid dan ghazal. Masyarakat dalam tamadun India juga berhibur menggunakan muzik. Namun, instrumen-instrumen atau alat muzik yang digunakan oleh masyarakat ini berbeza daripada masyarakat Cina dan Melayu. Contoh-contoh instrumen yang digunakan oleh masyarakat India dalam tamadun India adalah seperti tata, gana, susira dan avanada. Seterusnya, saya akan membentangkan seni hiburan, drama dan teater. Perkataan drama dan teater berasal daripada perkataan Yunani iaitu dra dan theatron. Salah satu catatan tentang drama dan teater didapati dalam tamadun Yunani, di mana penyertaan dianggap penting dalam menjadi seorang ahli masyarakat kerana melibatkan aspek perayaan, politik, undang-undang dan sebagainya. Jenis drama terdiri daripada tragedi, komedi dan satire play. Kemudian, drama dan teater diperkembangkan lagi selaras dengan perkembangan kuasa Rom dan pelakon wanita mula diterima. Di tamadun Eropah pula, persembahan drama morality play diperkenalkan pada zaman Renaissance, iaitu kisah-kisah Nabi daripada Bible. Di tamadun Barat, minat Ratu Elizabeth I terhadap teater telah melahirkan Elizabethan drama. Salah satu penulis drama yang terkenal pada zaman itu ialah William Shakespeare. Negara Sepanyol pula melihat kegemilangan dengan penghasilan jumlah persembahan yang paling banyak di sejarah dunia teater, iaitu sebanyak 10,000 hingga 30,000 persembahan. Dan akhirnya terdapat teater Sanskrit di tamadun India dan di tamadun Cina. Setiap dinasti memberi tumpuan terhadap jenis teater yang berbeza seperti muzik akrobat dan pembarutan semasa dinasti Shang, wayang kulit semasa dinasti Han dan teater opera semasa dinasti Song. Di Jepun pula, drama dan teater yang paling awal meliputi kabuki, no dan buraku. Seni tarian bermaksud gerak tubuh dari anggota badan manusia yang disusun mengikut alunan muzik yang mempunyai maksud tertentu. Ia juga dijadikan sebagai medium komunikasi seorang penghibur kepada orang lain. Untuk tamadun India, seni tarian digunakan sebagai upacara pemujaan kepada dewa, iaitu Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Penari-penari ini dianggap sebagai kekasih dewa. Terdapat dua tarian dalam tamadun India, iaitu Bharatanatyam yang bermaksud seni bercerita. Tarian ini dipersembahkan secara berseorangan
iaitu solo oleh seorang penari wanita. Seterusnya, tarian khatak iaitu menghambakan diri kepada Tuhan. Terdapat dua jenis tarian dalam tamadun Cina iaitu tarian naga dan juga tarian singa. Tarian singa selalunya dimainkan oleh dua orang lelaki yang menggunakan kostum singa dan juga diiringi oleh gong dan juga drum. Tarian yang kedua dalam masyarakat Cina ialah tarian naga. Tarian naga ini dilakukan oleh sekumpulan lelaki yang banyak dan ia dijadikan sebagai lambang identiti masyarakat Cina. Ini tarian mereka selalunya berasaskan kepercayaan dan tuah dalam kehidupan seseorang manusia. Selamat sejahtera, saya Vilianti dan saya akan menerangkan mengenai sukan dalam seni hiburan. Sukan merupakan aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan, iaitu untuk pertandingan dan juga untuk keseronokan. Terdapat beberapa sukan yang terkenal pada zaman kuno, iaitu sukan berenang, sukan mengail dan juga sukan gimnastik. Sukan yang terkenal pada zaman Yunani iaitu sukan Olimpik yang telah diperkenalkan pada 776 SM, diadakan di Olimpia dan diadakan 4 tahun sekali sebagai peringatan kepada Tuhan Zeus. Perbezaan antara Olimpik asal dan Olimpik moden adalah dari segi tujuan berorganisasi, bilangan peserta dan bilangan acara yang dipertandingkan. Bagaimana sukan berkait rapat dengan seni hiburan adalah peserta negara asal dapat mengenali peserta dari negara lain. Penonton dan penyokong dapat mempertingkatkan lagi ilmu mengenai budaya dan latar belakang negara lain-lain, dan negara asal dapat dapat menunjukkan kreativiti negara masing-masing dalam persediaan peserta untuk bersukan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seni merupakan aspek yang sangat penting dalam pembelajaran ketamadunan, kerana ianya penentu jika sesebuah tamadun itu maju ataupun tidak. Seni halus yang dihasilkan oleh tamadun Cina adalah pelbagai dan unik. Motif yang sering digunakan dalam penghasilan seni halus ini merangkumi keagamaan dan mitos. Fungsi seni halus dihasilkan biasanya dimiliki sebagai perhiasan oleh golongan bangsawan ataupun diraja, manakala keagamaan selalunya dipergunakan untuk sembahyang. Dalam tamadun India pula, motifnya lebih kurang sama seperti tamadun Cina, iaitu lebih fokus kepada mitos dan keagamaan. Contohnya pada zaman dinasti Maurya, pembuatan seni ukiran pada pintu gerbang kota, istana ataupun gual sembahyang amat ketara dan pelbagai. Dalam tamadun Melayu pula, seni halus tidak asing daripada golongan masyarakat ini, malah ia pun merupakan lambang identiti masyarakat Melayu dari dahulu kala sehingga sekarang. Antara seni halus yang terkenal dalam tamadun Melayu ialah seni kraftangan, tenunan kain soket, kaligrafi purba dan juga seni pembuatan batik. Seni halus dalam ketamadun Islam juga wujud. Contoh yang saya gunakan dalam menerangkan seni dalam Islam ialah zaman Empire Uthmaniyah. Seni amat dihargai oleh masyarakat zaman ini sehingga kan terdapat sekolah khas didedikasikan kepada seni sahaja. Seni yang digunakan dalam Islam biasanya bermotifkan tumbuh-tumbuhan dan bentuk geometri yang berulangan. Corak ulangan ini dikenali sebagai teknik arabesque. Penggunaan cara arabesque ini mempunyai makna kerana seni arabesque ini melambangkan sifat dan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala yang transenden dan tidak terhingga. Sekian. Baiklah, secara kesimpulannya dapat dirumuskan bahawa seni dan hiburan dalam setiap tamadun yang diadakan mempunyai keistimewaan yang tersendiri, dan setiap maklumat yang disampaikan oleh rakan-rakan sekumpulan bukan sahaja menarik, malah dapat membantu memberi kesedaran betapa pentingnya kedua-dua elemen ini, terutamanya berkenaan budaya bukan sahaja di dalam negara, malah di luar negara juga. Baiklah, sekalian terima kasih.